Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama dalam segmen pembangunan masyarakat ya, bertajuk Meniti Senja ya, bersama dengan narasumber kita pada pagi ini, bersama dengan Yang Mulia Puan Ernawati binti Haji Mahir, merupakan pegawai pembangunan masyarakat. Assalamualaikum Puan Erna. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Mahira okey? Alhamdulillah sehat. Saya alhamdulillah sehat. Terima kasih Puan. Alhamdulillah. Ya. Jika memperkatakan mengenai dengan meniti senja, tadi saya sempat cakap macam bunyinya drama, tajuk drama. Boleh ni. Meniti senja. drama meniti Tetapi senja. bila automatically jo kata Mahira macam untuk warga emas. Betul. Jadi untuk kepastian silakan Mahira. Ya, Alhamdulillah ya, berketepatan juga pada tahun ini telah pun diadakan juga Hari Betul. Antarabangsa Sedunia Warga Emas. Jadi kita serahkan kepada yang lebih pakar lagi, kepada Puan Erna ya, untuk memberikan penerangan ya, sebagai mukadimah apakah yang dimasukkan dengan tajuk kita Meniti Senja ini. Silakan Puan. Ya, terima kasih Mahira dan juga Is. Dia je berapa pakar lah. Tapi yang paling mahir bapa. Jadi pengalaman. Pengalaman. Jadi kita ni share. Okey, Indah ya. semestinya saya yang duduk di sini ni saya yang paling pandai. Okey, Indah macam tu. Sebabnya kehidupan kita ni tu adalah berbeza. Dan juga pengalaman kita ni berbeza. Betul. Okey. And then orang dengan hidup kita ni pun berbeza. Keluarga kita ni lain-lain dinamiknya. Betul. Okey, memang betul lah meniti senja ni. Tapi Indah saya cedok ni dari mana-mana ni. Anda Ya, original lah. Original. Tapi kalau ada macam sama, peace. Kebetulan, secara kebetulan ni Secara katanya. kebetulan mungkin. Tapi memang betul lah sangkaan Mahira Hatua. Sebabnya kalau kita perhatikan siang, pagi, subuh dululah subuh, lepas tu pagi, lepas tu tengah Siang. hari, siang lah sampai ke petang. Dah tu sebelum senja tu apa rasanya? Kita ni macam kan mau berehat enggak? Mau Kan? Mau. Yalah tu jadi ani meniti senja tu maksudnya macam mana kita ni punya penghidupan tu kalau kita ni analogikan dalam sehari kita ni. Dari subuh tu kita ni kiranya baru dilahirkankah, boleh kita ni fikirkan macam tu, dan kemudiannya kita ni berarak dan menuju meniti senja tu. Okey, dalam kehidupan kita ni yang memang akan macam-macam lah yang kita ni hadapi. Okey, and then betul apa kata Mahirah tadi tu kerana ia mengenai dengan warga emas. Okey, sekarang ni kita ni dah memanggil lagi orang tertua. Kalau macam saya ni anak yang first, kerana begitu anak tua ni, kau yang paling tua. Macam jauh hati bunyinya. Dia jauh luar jauh. Dia jauh. Tapi macam tua. Berfikir benar kita ni tu indakan mau tua lah. Jadi dipanggil anak yang sulung lah. Anak yang sulung ataupun I always say yes, tapi masih muda. Jadi memang Hari Antarabangsa Warga Emas ataupun kami di Japim, kami singkatan sajalah. Kami panggil HAWI. HAWI, ya, Hari Antarabangsa Warga Emas. HAWE. Jadinya ia adalah Hari Antarabangsa Warga Emas. So kami panggil HAWI. Jadi HAWI memang disambut pada setiap 1 Ogos setiap tahun lah macam itu. That's why Ogos atau Oktober? Allah, Oktober. sorry, salah. Dah apa-apa? 1 Oktober. 1 Oktober. Senja sudah kali ni. Umurnya senja. Cukup dengan bahasa isyarat lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini insyaAllah. Sama-sama tadi belajar. Betul. Pelan-pelan. Baik. Jadi selaku seseorang macam kita ni individu, kita ni di peringkat umur yang berbeza, cabaran kita ni berbeza, keperluan kita ni berbeza. Okey, dan ingin saya highlight juga HAWI pada tahun ini ia punya ini mesti dibaca ni sebabnya takut salah. Jadinya temanya adalah daya tahan dan sumbangan warga emas wanita. Okey, tapi ialah maybe we discuss about warga emas secara general dulu, kerana we are going to meniti senja tu. Kita pun akan Tapi sama kenapa juga difokuskan kepada wanita? Ani tahun Tahun untuk tahun sebelumnya lain.
Jadi tahun ni inilah fokusnya. Ya. Kalau kita ni karang terbetul soalan. Indah. Dia sabar lah. Dia sabar bos. Sabar bos. Sabar. Jadi warga emas kita ni tahu kena, kita ni pun akan ke sana. Betul. Okey, jadi sebenarnya topik ini saya bawakan kerana bukan sebenarnya ia punya target itu kepada orang yang berumur, bukan. Tapi kita ni sebagai ni rakyat Brunei Darussalam ni. Okay. Sebabnya kita ni punya peranan itu setiap seorang kita ni ada. Setiap seorang kita ni ada. Okey. Dan kita ni itu tu mesti kita ni ingat, okey, jangan kita ni lupa kita ni tu akan tua. Kita ni akan berusia. Macam tu. So mengenai soalan is tadi, wanita. Saya rasa kalau kita ni perhatikan, wanita ni adalah kaum yang ditinggikan martabatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kaum wanita ni perlu juga diperkasa. Artinya we have to empower women ni. Kalau di tempat kita ni dalam keluarga kita ni yang selalu memasak siapa? Wanita. Okey. Selalunya yang riuh wanita pulang juga. Kalau siang, kalau anaknya kan sekolah, gerentik yang bersuara siapa? Si mama tu. Kalau si bapa dalam kereta sudah. Jadinya wanita is important. Dan juga kita ni di Brunei ni, kita ni sebenarnya memang menghargai apapun sumbangan daripada kaum wanita kita ni. Okay, and then ia pun juga menyokong kepada wanita-wanita yang mungkin telah pun kehilangan pasangan, kematian pasangan yang susah, atau adalah sebahagian wanita yang perlu kita ni berikan sokongan ni. So daya tahan dan sumbangan wanita, warga emas wanita, kita ni lihat di pusat kegiatan warga emas di negara Brunei Darussalam, Brunei Muara, di mana lagi Tutong, Belait dan juga Temburong, produk-produk base turang patut kita ni banggakan. Betul. Okey, hasil lah tu dan setiap pusat kegiatan warga emas ni lain-lain ni. Betul. Lain-lain di Temburong. Tadi kita ni ke Temburong agaknya belum dah singgah. Kita ni ke Rumah Panjang tadi Panjai. Tapi bagus. Okey. So sebenarnya banyak produk-produk ataupun usaha wanita-wanita warga emas ni anita yang perlu kita ni kembangkan dan kita ni maklumkan keseratan negara. Kalau sebenarnya boleh kita ni bawakan ke luar negeri insya-Allah karena atau kita ni punya target bukan sahaja ia di negara Brunei Darussalam tapi tentu penghargaan itu terhadap apa yang diorang hasilkan. Betul. Ya. Jadi membicarakan mengenai dengan warga emas ini pun dalam perutusan daripada Menteri Kebudayaan Budaya dan Sukan, ia pun berpadah katanya dalam jumlah banci penduduk kita ni 60 tahun ke atas 10.1%. Okey, dan barangkali boleh juga kita dibincangkan orang berumur 60 tahun ke atas ni perkiraan ini saya kaitkan dengan penyakit demensia. Okey, yang ada perkiraannya adalah trajektori pengumuran penuaan di negara Brunei Darussalam ini sebenarnya laju. Kita ni punya wawasan 2035. Tapi dalam 10 tahun ke hadapan 2045 kadar penuaan itu akan meningkat. Dan juga Brunei ini akan menjadi negara tua. Okey, sekarang ni kita ni tahu negara Jepun. Okey, sudah. Dan Singapura pun macam itu. Tapi ketanian ni laju. Okey, laju penuaan ketanian itu dan by 2045 itu ketani sudah dikategorikan negara tua. Itulah sebabnya yang penting untuk ketani sekarang untuk ketani bertindak apa? Ketani punya peranan itu masing-masing. Okey, kadang-kadang kali Mahirah, kalau sekiranya orang yang berumur muda didudukkan dengan orang yang berusia. Okey ke tidak? Ngantuk kelek. Macam mana? Macam indah macam indahkan mau maksudnya diorang duduk berdua tu ngantuk kali yang muda tu sebabnya tu bukan pulang ucap memang ngantuk. Bukan pula. Tetapi warga muda ni yang mengantuk apabila duduk bersama dengan warga emas.
ada gap kan tu umurnya Betul. muda, ani umurnya berusia sudah, ya warga emas sudah. Ya. Jadi apa kan ku cakapkannya macam tu. So Anita yang ketani kan mengajarkan kepada ketani punya apa tu belia-belia. Betul. Okey, sekarang ni kanak-kanak siapapun sebenarnya indong bapa ni jumpakan dia. Alhamdulillah masyarakat ketani ni bagus. Betul. Okey, masih lagi mengutamakan tu keluarga bahagia tu, keluarga harmoni. Anita yang ketani mahukan ni. Maksudnya yang belia ni digabung je dengan orang yang berusia. Jadinya boleh bercerita betul. Ya, ya. Cerita yang indah ketani mungkin dapat daripada penulisan dan sebagainya. Karena tahukah Is dulu macam mana keadaan perang Jepun? Perang Jip. Cuba tak. Jawapannya tu nyata-nyata dia tahu. Ya Allah, Sebab mana saya siapa bukan baik berada. aku menelpon. Saya pun Cuma dah ada tahu mendengar cerita lah ya. Okey. Dengar cerita tu sajalah ya. Yalah. Ada susah untuk mendapat makanan dan juga Betul, sebagainya betul, ya. betul. Pengorbanan lah ni kita Yes. ya. Pengorbanan. Menjalani kehidupan harian memang sukar lah Nah, ya. ya tak karena Ya. tu Is mendengar. Saya mendengar sendiri daripada Allahyarham nini saya. So ia bercerita masa dulu waktunya sebabnya asal-asal bistu orang ni daripada Lawasa, Ya. daripada Malaysia. Sarawak, Ya. Malaysia. Dan kemudian yang waktu perang Jepun itu, bistu orang terpaksa larilah, lari menyelamatkan diri. Jadinya alhamdulillah ke Brunei Darussalam. Sebab tu ada saudara-saudara saya di Lawas tu. Anda saya anda saya malu tu. Jadinya Berpupu kisahnya apa tu? Apa ya berpupu apa teh. Jadinya bistu orang ni mula nini saya bercerita. Dangnya dulu tu benar payahkan makan. Lurus. Apa Betul kata lah. Is? Betul. Ya, ya, ya. Payahkan makannya. Apa yang dimakan itu itu apa yang ketani tanam. Yang ditanam itu ataupun membalilah dulu pakai pengalu macam ketani batas sistem bertukar. Aku mau ni asal mau rumah bertukar ketani sama ni. Cuma tu tapi itu tu nya dulu atunya makan itu ubi dirabus makan dengan sirap. Bercacapkan sirap. Kadang-kadang benar kadang-kadang dimakan macam tu. Dan juga itu karena menyayat hati kita ni Betul. Yalah. Macam ya Kenapa Allah. dia buatkan bingka? Dia faham. Malas kuah. Di mana belum biasa kali belum. jadi mula nini laki saya bercerita ada kisahnya waktu orang bertimbak bahapa tu ada yang ani yang mendengar cerita je. Itu kan ya ani yang anulah we want to bring forward lah. Ya. Ianya diorang tu kadang-kadang terpaksa berlakon diorang tu bagas kena timbak juga. Melihat tu karena saudara mara yang meninggal. Ampai-ampai lah juga. Terpaksa saja memeliti segala darah tu. berlakon supaya hidup. Ya. Karena so that is part of yang saya diciptakan lah macam itu. So maksudnya masa tu saya ingat saya masih muda lah, tapi ini masih belum muda. Akan terus tetap muda. Akan terus tetap muda di dalam. Jadi kalau kan ketani bersama dengan warga emas tu, that is the chance untuk ketani sebenarnya ni nak kena bertanya. Dulu dulu Datuk macam tu Jadi diorang tu sebenarnya memegang khazanah yang ketani dah tahu. Betul. Karena and then indong ketani tu juga. Indong ketani ni apabila ketani hormati, diorang akan redha ketani akan selamat insya-Allah. Jadi what I'm trying to say, itu ni this gap kana di antara warga emas dan belia, ketani Anita peranan ketani rapatkan Cuba dekatkan lagi. Yes, ketani dekatkan. Kita apa tu namanya duduk bersama warga masa ni, diorang tu kan bercerita dengan ketani. Benar pulang macam lain-lain ceritanya tu, tapi itu tu we lend our ear. Ketani dengarkan bis orang. Kadang-kadang kan kalau ketani mendengar orang bercerita ketani tu ketani boleh membantu sedikit. Dengan ketani mendengar tu ia akan menjadi nyaman ia akan jadi happy. Berpahala tak? Berpahala ketani. Apalagi orang itu adalah warga emas yang punya pengalaman. So biar tah ketani sekarang ni rapati tah warga emas satu. Dan ketani tahu sudah di Brunei ni ketani ada pusat kegiatan warga emas. Betul. Bukannya pintunya tertutup tu indah tu, sebenarnya pintunya terbuka. Kalau siapa kan melawat silakan.
boleh mengaga ke sana, bis diorang pun banyak aktiviti di sana. Anitah yang kan kita ni mahukan masyarakat kita ni tu more involved. Betul. Sebabnya untuk menangani warga masa ni, ia bukan masalah Kementerian Kesihatan saja. Ani jawapan yang yang apa namanya tu bocor. Okey, soalan dadak tapi saya jawab. Saya kan bertanya sebenarnya tapi sudah seronok. Okey. Tak, itu sudah jawapannya. Ya tak. Itulah soalan saya. Kan Silakan. soalan belum ada Teruskan. tapi jawapan ada sudah. Teruskan. Sebenarnya Is dan juga Mahira itu tu kita ni ada pusat kegiatan warga mas. Kalau sekiranya ada yang berminat untuk berkunjung, okey kan melihat secara hampir lagi dipersilakan. Betul. Maknanya kita ni turun padang, okey. Jangan padang bula saja. Kita ni ke sana and then kita ni beramah mesralah bersama dengan warga masa ni. Then we can see apa aktiviti bis diorang, okey, warga mas wanita macam mana yang warga mas lelaki macam mana. So they have a lot of activities. Sekarang ni lagi musim Maulud Nabi. Betul. So memang sibuknya macam itulah and then mungkin akan ada yang akan mau khatam dan sebagainya. Okey, so itu baru kita ni bercakap mengenai dengan gap tu dan untuk merapati warga masa ni itu adalah sesuatu yang kita ni akan ingat sampai bila-bila, menjadi hazanah hidup kita ni juga. Dan juga kan kita ni ceritakan juga anak-anak kita ni. Kan sekarang ni kita ni punya cabaran terbesar adalah apa? Telefon Anibah. Kita gadget. Kita ni Anita sebenarnya kita ni punya cabaran menjadi sekarang jurang menjarakkan kita ni dengan mereka. Ya tentu kan. Tapi indah pulang saya nafikan warga mas jangan dipikir indah pemandai. Andal mungkin ada yang lebih lagi steady daripada saya. Betul. Kan benda macam ni it can be an advantage juga tapi ia boleh je menjadi jurang juga untuk jurang pemisah. Ya. So sekarang ni kira digitally bersama. Ganya untuk ketani lain auranya. Kalau ketani berhadapan macam mana ni kan ya lain auranya. Kan mula-mula ketani bermas pun lain lagi auranya. Ndak bermas ni lain lagi auranya. Karena jadi ia semakin bermakna untuk ketani. So untuk topik ketani meniti senja ni, ketani maksudnya sekarang ini patut bersedialah. Kerana kita ni tadi seperti mana perbincangan, kita ni tahu by 2045 kita ni akan menjadi negara tua. Jadi untuk menjadi seorang warga emas ni bukannya senang. Okey, banyak keperluan lagi dan untuk warga emas itu sendiri. Kadang-kadang kita ni perhatikan warga emas kita ni di negara Brunei Darussalam ni banyak menanggung masalah yang sepatutnya bukan. Tapi ialah tu kan kita ni ada pelbagai cabaran dalam kehidupan kita ni berkeluarga. Cuma kadang-kadang kalau kita ni fikirkan patutnya bizurang tu itah masanya. Sebenarnya kita ni tahu usia kita ni indah menjanjikan. Itu satu. Dan yang kedua usia kita ni ada sudah ia punya sukat-sukatnya benchmarknya 63 tahun Contoh, okey kadang-kadang ada yang muda pun akan dipanggil mendahului kita ni. Kita ni sepatutnya warga emas itu sudah ke penghujung itu, sudahnya meniti senja tu, ia tah preparationnya untuk berhadapan dengan ilahi. Okey, atau kita ni dapat deny. Kita ni dapat deny. Bukan kita ni mendoakan ya Allah bila lah ya ni. Bukan. Atau nauzubillah min zalik. Jangan kita ni macam itu. Kita ni akan menyesali seumur hidup kita ni. Betul sekali. Ya, sebabnya yang sepatutnya kita ni buat adalah kita ni doakan ya Allah panjangkanlah umur, sehatkan, berkatilah umurnya, keafiatan. Sebabnya kalau orang ketania pun mau pengakhiran ketania itu adalah dalam keadaan yang baik. Husnul khotimah. Betul, husnul khotimah karena ketani pun mau macam itu. Sama, semua orang mau macam itu. Betul. Semua orang mau meninggal kiranya waktu ya sujud dan sebagainya. Indah sebenarnya warga masa ni menyusahkan ketani. Okey, ini yang patut ketani ubah jo mindset ketani. Kadang-kadang ada yang macam beriri-irihan. Kalau sekiranya indungnya sakit, beriri-irihan. Sakit biasa macam mana? Kalau yang ada demensia lagi, cuba kita ni fikirkan. Okey, apa sebenarnya yang jadi tanggungan kalau sekiranya adik-beradik 10 tapi seorang saja menjaga. Sedih tadi kerana boleh kita ni menangis. Sebabnya indung itu menjaga sedari awal, sedarinya dalam parut Pak. Tapi apabila sudah ia sakit,
macam mana ia dapat. Tani yang ketani, kalau boleh jangan ketani ada. Artinya warga emas ketani peduli. Okey, bukan maknanya diorang itu fragile, bukan maknanya diorang itu tidak dapat buat apa-apa. Even untuk yang ada penyakit demensia pun ketani biarkan. Ini kadang-kadang ada yang akan menghalang lah. Contoh, okey, mama ataupun siapa saja yang ada demensia ni, yang berusia ni, ia ni suka kan memasak. Okey, jangan kita memasak. Kami saya memasak. Boleh kan tu macam tu? Kita ni benar, niat kita ni nak menyusahkan ke dia, tapi ia lebih menyusahkan ia lagi. Sama macam perlindungan kita ni, okey, walaupun ia banyak penghalangnya, banyak kekurangan dalam dirinya, tapi ia akan memasak, silakan. Silakan yang memasak, kita ni suruh. Sebabnya itu adalah keperluan bah. Jadi biarkan ya, maknanya itu adalah freedom untuk ia berfikir dan membuat sesuatu. Apa rasa kita ni macam Mahirah bah sudah tas. Jangan terlagi menganukan ni. Awalan ni aku mengganti sana. Sebagai penyiar ya. Ya betul. Jadi maksudnya puannya kita ni jangan menghalang pada kebiasaan yang selama ini dilaluinya ataupun dilakukannya. Kemudian kita ni perlu memikirkan bahawa apa yang ingin dilakukan itu selagi ia ke perkara yang baik, macam memasak dan juga seumpamanya, dan mungkin itu membuat ia jadi bahagia. Betul. Boleh diperbolehkan. Yes. Itu yang kalau just imagine kalau ketani dilarang. Tani akan memberontakkan. Kadang-kadang yang berusia ni yang dah berbunyi. Sakit kan? Betul. Kalau menahan itu sakit. Betul. Jadi kalau sekiranya orang itu disuruh melakukan apa yang diorang suka, macam kita ni pun tani pun nyaman hati. Betul. At least we accomplish something. Macam itulah. Jadi kalau siapa yang ada indong kah, petuan kah yang berusia, kadang benar tu macam annoying je yang ni. Tapi pemikiran kita ni ganya kalau sekiranya tani perhatikan, if sekiranya diorang itu dapat melakukan apa yang diorang suka, it will help diorang itulah untuk melalui usia itu, melalui meniti senja tu tadi. Jadi ialah kita ni sebenarnya memberi sokongan. Betul. Alhamdulillah ya. Sebenarnya banyak lagi soalan yang akan kita tanyakan Betul. sebenarnya. Banyak ya. Tapi waktu itu sangat singkat. InsyaAllah lah, mudah-mudahan kita akan ada kesempatan lagi. InsyaAllah. Untuk kita mengulahkan lagi lah. Betul. Nanti kita ni bawa di kedai kopi. Kita share ya ilmu. InsyaAllah pada sedar. InsyaAllah ya. Alhamdulillah. Jadi apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada Puan Ernawati binti Haji Mahir, merupakan pegawai pemohon masyarakat, kerana berkesudian ya untuk mengongsikan berkenaan dengan tajuk kita dalam segmen pemohon masyarakat, itu meniti senja. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Sama-sama. Sama-sama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.